Lieutenant Commander Toha Arifin, yang mana dikenali juga brandnya sebagai Toha Kaligrafi ya. Selamat datang. Okay, syukur Alhamdulillah pada malam ini saya turut diundang untuk membantu moderatekan pembentang ataupun bicara pada malam ini. Malam ini kita menampilkan saudara Toha dengan karya-karya kaligrafi. Boleh dengar kan? Dengan karya-karya kaligrafi beliau. Jadi kita ingin berkongsilah sedikit cerita ataupun kisah yang beliau lalui selama ini. Bagaimana beliau mempelajari ataupun menerima pendidikan tentang seni kad ini, dan juga pengalaman beliau setelah lebih kurang 21 tahun ya. Lebih kurang 21 tahun beliau mungkin saya boleh explain sikit di sini. First time di Ma'had mana tu? Ma'had Muhammadiyah Kota Baru. Okey, di Kota Baru. Orang Kelantan. Semasa di sekolah agama, ketika di sekolah di peringkat menengah, beliau telah mula mempelajari daripada ustaz-ustaz yang berwibawa seni tulisan khat ya. Okey ke? Tak dengar? Okey, seni tulisan khat. Dan sejak daripada itu beliau telah teruskan ilmu melakar ataupun melukis kad ini sehinggalah sekarang, walaupun di celah-celah kesibukan beliau berada di dalam Navy ya. Dan kadang-kadang tadi sebelum start tadi kita sempat berborak sekejap lah. Rupanya di atas laut pun dalam kapal beliau menjadi satu sel untuk berkarya dan beliau juga berkata bahawa sebenarnya di atas laut lagi banyak masa untuk membuat karya. Jadi saya mungkin kita santai je pada malam ini ya, saudara Toha. Kita santai dan mungkin saya terus ingin Toha terus menerangkanlah sedikit sejarah bagaimana mula-mula sekali terlibat dengan ini dan apa yang membuatkan saudara begitu begitu serius ingin meneruskan bidang khat. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur LAKA kerana sudi menjemput saya berkongsi pengalaman tentang seni kod kaligrafi Islam ini. Jadi sedikit sebanyak mengenai diri saya, latar belakang saya. Saya Lieutenant Commander Muhammad Taha Muhammad Arifin, masih lagi berkhidmat dalam PLDM lebih kurang dalam 15 tahun. Tahun depan masuk 15 tahun ya. Dan saya adalah penggiat seni kod ini sejak 21 tahun yang lepas, yang saya komersialkan lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun yang lepas. Itu yang saya komersialkan. Yang sebelum saya bergiat secara sendiri, secara tak langsung bersama dengan kawan-kawan yang sedang nama terdekat sahaja. Jadi saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya dengan tuan-tuan puan-puan yang pada malam ini sambil-sambil kita makan di santai-santai sajalah ya. Santai-santai saja. Saya nak berkongsi berkenaan dengan seni kaligrafi Islam ini. Jadi seni ini dalam Islam itu sendiri adalah harus untuk kita sama-sama memartabatkannya. Okey. Sama-sama untuk memartabatkannya atas usaha dakwah atau usaha Islam itu sendiri. Jadi seni saya fokuskan kepada seni kaligrafi Islam. Yang pertama sekali, niat saya adalah kerana Allah Subhanahu Taala. Itu yang paling penting sekali. Nah, kalau kita berniat kepada benda yang lain, maka kita akan kehilangan banyak perkara. Jadi sekiranya kita meletakkan sesuatu yang paling tinggi, dan insya-Allah mudah-mudahan usaha kita itu akan lebih lagi diberkati. Jadi saya bermula dengan berkecimpung dalam bidang kod ni sejak tahun 1997 di Sekolah Menengah Agama Ma'had Muhammadiyah
lelaki Kota Baru. Bermula dari situ, saya berguru dengan seorang ustaz yang mana ustaz itu adalah seorang mu'allaf Chinese Muslim. Okay? Yang mana saya terlalu kagum dengan tulisan-tulisan quote dia. Beliau menulis di atas papan hitam pada masa ketika itu saya tengok seperti tulisan Al-Quran. Tidak ada bezanya. Seperti kita membaca Al-Quran, tulisannya sama dengan di papan hitam. Begitu sekali saya kagum dengan dia. Dalam kemaan datangnya minat saya dengan dia, saya berguru, berminat dan saya terus belajar dengan dia. Dan pendidikan yang saya terima daripada dia bersama dengan kawan-kawan saya lain juga adalah pendidikan yang formal pada ketika itu. Maknanya ada peperiksaan, ada markah carry forward untuk tahun-tahun berikutnya, untuk menentukan kedudukan kelas dan sebagainya lah pada ketika itu. Jadi daripada situ saya tak habis kat situ, habis saja selesai daripada Mahat Muhammadi, saya terus belajar di luar pula. Saya menghadiri kursus-kursus dan bengkel-bengkel court, dan kemudiannya apabila saya menyertai Akademi Tentera Malaysia, sekarang ini dikenali sebagai UPNM, pada ketika itu saya tak boleh nak fokus dengan benda ni. Saya fokuskan kepada bidang ketenteraan saya. Dan selepas 4 tahun saya graduate UPNM Atma. Saya dipejabatkan sebagai Lieutenant Commander, Lieutenant LDM, dan seterusnya saya sebagai pegawai navigasi di kapal. Bermula dari situ, selepas saya mendirikan rumah tangga, saya dikurniakan dengan cahaya mata pertama saya. Daripada situlah bermulanya titik permulaan untuk saya komersialkan saya punya lukisan-lukisan ini ke peringkat yang lebih tinggi. Saya mula menghadiri bengkel lukisan court yang lebih advance, dan saya juga menghadiri bengkel-bengkel lukisan. Sebab pada pandangan saya nampak seni court ini boleh diketengahkan dan boleh pergi jauh lagi daripada itu. Bukan sekadar menulis atas kertas, tapi dia boleh pergi mempromosikan Islam itu ke tahap yang lebih tinggi. Maknanya saya nak gabungkan antara tulisan court yang biasa di atas kertas itu dengan atas kanvas, gabungkan dengan tulisan dengan lukisan. Maka terhasillah sedikit demi sedikit ada perkembangan, dan saya berjumpa dengan guru-guru yang lebih berpengalaman daripada saya sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam. Saya berinteraksi dan saya berguru dengan mereka ini yang lebih pengalaman, yang di luar negara, yang ada yang antaranya pernah pergi ke pertandingan court antarabangsa di Arab Saudi dan sebagainya. So daripada situ saya ambil pengalaman beliau dan saya terjemahkan pula dalam bentuk lukisan kaligrafi. Maka hasillah apa yang saya ada sekarang ini, yang saya persembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Dan saya sentiasa akan improve dari semasa ke semasa supaya ianya tidak boleh dihentikan pada satu tahap yang kita berpuas hati dengan apa yang kita ada. Saya berpendapat bahawa benda ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT, kerana ini adalah salah satu cara dakwah, salah satu cara untuk kita memartabatkan lagi tulisan-tulisan Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab saya faham dan saya yakin bahawasanya mukjizat yang dikurniakan kepada kita daripada Allah SWT melalui baginda Rasulullah SAW ialah Al-Quran, mukjizat yang paling besar. Maka ini adalah salah satu cara untuk kita memartabatkan tulisan Al-Quran ini supaya ianya tidak mudah terhapus, bahkan dia akan lebih mendapat perhatian sebagai medium dakwah untuk mengajak lagi orang-orang lain supaya mencintai Al-Quran, mencintai hadis, mencintai ayat Al-Quran dengan penghayatan yang lebih lagi, lebih mendalam. Bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita hafal, bukan sekadar kita faham, bahkan kita menghayati. Dan insya-Allah daripada situ kita akan lahirnya peribadi diri kita, jati diri kita dan kecintaan kita kepada Islam itu sendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak sekadar permulaan. Special, dan saya tak sangka lah
sebab selama ni ramai juga yang membuat karya-karya seperti ini tetapi daripada komputer, digital print ya. So taklah begitu autentik dan tak begitu asli. Tetapi di sini saudara Toha sendiri telah menghasilkan secara freehand oleh kerana beliau mempunyai asas-asas yang kuat ya sebagai seorang pengkhatat. Beliau telah belajar sistem serta formula yang betul sejak daripada beliau belajar lagi. So saya nak tahulah kalau seperti yang dipamerkan pada malam ini, karya-karya atas kanvas ni sebenarnya menggunakan medium apa? Dan boleh terangkan sedikit tak proses bagaimana nak memulakan titik pertama itu? Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan proses pula, proses teknikalnya, macam mana terhasilnya sebuah karya itu. Jadi, pelbagai cara yang kita boleh terjemahkan dan kita boleh create satu artwork itu bukan sahaja melalui eksperimen, tetapi sebenarnya kita kena berguru. Pada mulanya penglibatan saya dalam seni kot dan lukisan ini, saya cuba membuat secara eksperimen saja. Tetapi saya buat lama kelamaan saya sedikit rasa fed up dan saya rasa give up sebenarnya. Sebab tak menghasilkan apa yang saya nak. Tapi apabila saya berjumpa dengan guru-guru yang lebih pengalaman, macam mana cara bancuhan cat itu, macam mana cara kita nak timbulkan artwork itu, barulah minat itu lebih mendalam sebab apa yang kita nak itu terhasil. Maknanya bukan sekadar eksperimen, tetapi kita kena mencari guru dan sentiasa berusaha untuk improve dan jangan mudah give up. Itu silap saya. Bila saya rasa saya give up, saya dah stres, saya tak ada buat apa dah hari itu pada mulanya. Tapi lama kelamaan bila kita buat, maka akhirnya akan terhasil juga sekiranya apabila kita berjumpa dengan orang yang betul untuk guide kita. Jadi saya akan ceritakan sedikit sebanyak macam mana proses berlakunya penciptaan karya-karya ini. Saya lebih kepada menggunakan medium canvas, dan juga akrilik. Dan ada juga antara karya-karya saya seperti yang sebelah kiri saya ini, medium campuran. Medium campuran tu maksudnya mixture, saya campur dengan bitumen, ada cat, ada tar dan macam-macam lagi. Ada beberapa yang saya tak bawa lagi yang menggunakan banyak lagi percampuran. Ada yang saya menggunakan pasir, ada saya menggunakan kerang-kerang di laut, ada saya menggunakan batu-batu. Benda-benda macam tu dia akan menimbulkan lagi eksperimentasi dia punya apa? Artwork dia lebih nampak, lebih jelas dan lebih nampak nature. Lukisan saya sebab background saya sebagai seorang Navy, maka saya lebih dipengaruhi dengan persekitaran Navy. Saya lebih dipengaruhi dengan persekitaran laut. Saya lebih dipengaruhi dengan pasir-pasir, dengan batu-batu cengkerang-cengkerang. Sekiranya saya pergi bercuti dengan family saya akan ambil benda itu sebagai salah satu artwork saya yang saya kumpulkan untuk diterjemahkan dalam bentuk yang akan datang. So, di sini saya akan menggunakan canvas dahulu dan kemudian saya akan buat lapisan cat terlebih dahulu. Bergantung kepada jenis artwork yang saya nak. Sama ada saya nak guna background dia putih dahulu dan ataupun hitam dahulu pun tak ada masalah. Tapi saya lebih gemar menggunakan lapisan berwarna putih dahulu supaya dia canvas makin tebal, makin cantik lukisan dia dan makin ada kontra color tu antara tebal nipis, ianya berlaku secara spontan. Sekiranya saya buat yang terlalu kita plan itu tidak cantik. Terlalu plan tidak cantik. Dia akan jadi sebagai satu bentuk yang nature saja, secara spontan saja, itu yang lebih cantik. Kalau saya nak share belah kanan saya sekali ialah tulisan ayat kursi. Saya bermula daripada atas dan sehingga bawah itulah bentuk saya yang saya imajinasikan adalah satu bentuk globe bulat. Ayat kursi itu membentuk satu bulatan, lingkaran bulatan seperti bentuk globe. So susunan ayat itu semua kita sudah berpengalaman, kita tahu dah bila panjang dia kat mana, ukuran dia macam mana, kita dah tahu macam mana kita nak habiskan ayat itu melalui latihan latih tubing kita dan juga pengalaman kita lah. Yang sebelah ini pula ialah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini kalau kita baca terjemahan dia menceritakan tentang waktu subuh dan kita berlindung kepada Allah SWT
pada waktu subuh. Maka konsep yang terhasil di sini saya buatkan macam konsep matahari baru terbit. Ada warna orange, ada warna kuning, dan di belakang di latar belakang ini ialah salah satu konsep yang mana saya nak timbulkan bahawa kita sentiasa ada hitam putih dan ada halus-halus yang titik-titik halus ini seperti mana kita nak keluar mencari rezeki. Di sini pada penghayatan saya, pada pandangan saya, ianya adalah memberi satu kekuatan spiritual dalam diri saya. Dan lukisan ini saya letak di hadapan tangga turun daripada rumah saya. Bila setiap pagi saya turun daripada tangga rumah saya akan melihat lukisan ini, dan inilah waktu subuh aku, tempat aku akan mencari rezeki selepas ini. Itulah punca satu sumber kerohanian dalam diri kita, satu semangat. Masing-masing dia ada benda dia masing-masing. Setiap orang dia ada macam mana dia nak developkan dia punya semangat. Macam mana kalau dia rasa bersedih dan dia tengok satu artwork itu, lukisan itu, dia boleh datangkan mood dia supaya dia happy. Sama juga kita main muzik. Sebenarnya sama dengan muzik. Kita rasa sedih, kita main lagu happy, mood kita pun akan bertukar. Emosi kita akan berubah. So, dia akan datang satu nilai-nilai positif dalam diri kita. Ayan cas-cas positif akan masuk dalam diri kita, yang akan menjadikan satu sumber kekuatan dalam diri kita. Okey, itu dari segi teknik untuk secara fizikal kan. Bagaimana secara spiritual? Adakah anda juga turut mengamalkan sebenar-benarnya corak ataupun metod, kaedah untuk memulakan perkaryaan bagi seorang seniman Muslim yang sebenar? Kalau mengikut konsep seni Islam yang sebenar, kena ambil wudu, ya, kena menghadap kiblat. Adakah anda mengaplikasikan benda ini juga? Ya, itu perkara yang penting, asas perkara penting. Bila kita nak menulis, terutama sekali kalimah-kalimah suci, ayat Al-Quran, hadis, kita mesti ada adab dia dengan artwork ini. Yang pertama, kita tak boleh nak sewenang-wenangnya letak atas lantai, langkah, kan? Tersepak, disadung dan sebagainya. So kita kena kontrol supaya anak-anak kita tidak berhampiran, supaya kita letak atas meja yang sedikit lebih tinggi daripada paras kita duduk. Dan kita kena ada wudu, dan yang lagi penting, biasa orang akan lupa, kita kena menutup aurat. Menutup aurat itu kita kena pakai pakaian yang sesuai. Pakai pakaian yang sesuai. Kalau nak pakai kain pelikat pun tak apalah kan. Asalkan menutup aurat. Ya, kita menjaga kesucian kalimah itu sendiri. Macam sekarang ni pun saya tak menggalakkan lah lukisan ayat-ayat suci macam ni kita letak di bawah di lantai. Kalau display ke pameran ke, kita akan letak sedikit tinggi supaya kita memuliakan Al-Quran ini. Itu dari segi adab ni. Okey, sekarang ni mungkin soalan saya sebenarnya agak sensitif sikit. Sebab kebanyakan pengamal komersial, dari segi komersial yang menggunakan kalimah-kalimah suci ini, dia hanyalah untuk business purpose. Dan oleh itu, adakah kita boleh katakan bahawa kadang-kadang boleh jatuh ke dalam term penunggang agama, iaitu menggunakan kalimah-kalimah suci untuk mengeneratekan income secara komersial? Adakah sampai atau tidak mesej yang nak ditengahkan? Adakah audiens itu melihat karya ini sebagai satu bahan estetik semata-mata, ataupun mereka tentu akan terdetik dengan punya strength of spiritual? Pada pandangan saya, untuk mengkomersialkan artwork yang melibatkan ayat suci Al-Quran ini, sama ada tulisan ayat Quran ataupun hadis, ianya tidaklah satu keterlaluan sekiranya kita mengamalkan cara yang bersederhana, yang pertama, dan seterusnya kita bukanlah kita kena letakkan niat kita dalam diri kita. Sama juga kalau kita beli Al-Quran, Al-Quran itu tidak diberi percuma, tapi kita masih lagi membelinya. Tetapi sama juga dengan begitu juga yang berlaku bila kita mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang nak belajar Al-Quran. Jadi baginda Rasulullah SAW tidak menghalang sekiranya orang yang mengajarkan Al-Quran itu mendapat upah. Tapi biarlah berpada-pada. Bergantung dengan hasil yang dia nak itu. Sejauh mana dia nak ketengahkan hasil itu ke persada antarabangsa, persada yang lebih tinggi,
maka nilai itu perlu dilihat sendiri oleh orang yang membeli dan juga orang yang menjual itu sendiri. Itu pandangan saya. Okey. Okey. Apa lagi saya nak tanya? Lupa. Alamak. Tiba-tiba skip off my mind. Okey, selama ini Saudara Toha dah pernah membuat pameran ya hingga ke peringkat antarabangsa. Cuma tinggal lagi di peringkat institusi seni di Malaysia agak slow sikit lah, belum lagi ya. Semuanya atas inisiatif dan usaha beliau sendiri. Saya juga nak menekankan bahawa di Malaysia, hasil daripada observasi saya, pemerhatian saya, ada tendensi untuk mengatur pameran-pameran seni khas, seni Islam di kala bulan Ramadan. Dan oleh kerana kesucian elemen-elemen yang ada padanya, adakah itu sesuai pada pendapat Saudara Toha? Adakah hanya dia ada slot hanya untuk bulan Ramadan dan bulan Raya saja? Baik. Biasalah bila masuk bulan puasa, bulan raya dan bulan-bulan yang lain pun sama, dia ada mood dia. Ada kadang-kadang naik, ada kadang menurun, ada kadang musim, seasonal maksudnya. Untuk lukisan-lukisan macam ni, saya tak nampak ianya satu terlalu kita spesifikkan hanya untuk bulan Ramadan sahaja. Tetapi unsur-unsur dakwah ini perlu berlaku pada bila-bila masa sahaja. Tidak mengira masa, tidak mengira musim. Tetapi tidak salah sekiranya kita untuk mengimarahkan lagi bulan puasa itu, bulan yang mulia dengan sebab bulan itu adalah bulan Al-Quran kan, bulan Al-Quran. So kita nak menambahkan lagi penghayatan, kita nak mengajakkan orang ramai supaya menghayati Al-Quran itu lebih sedikit daripada bulan-bulan lain. Saya rasa tak salah untuk kita mengimarahkan lagi bulan puasa itu, bulan Al-Quran itu dengan benda-benda seperti ini. Jawapan yang bernas. Sebab saya dapati galeri seni ya, galeri seni swasta especially selalu macam tu. Bila timbul je bulan Ramadan atau sebulan sebelum Ramadan, mulalah mengkonsepsikan pameran bersifat keislaman dan selalunya kad lah, kaligrafi. Dan saya rasa benda tu perlu dipecahkan lah. Dia terus tak perlu terlalu terikat pada itu, dan sebenarnya sepanjang tahun ya boleh diaturkan untuk lebih memeriahkan itu. Kalau saya sendiri, semasa saya berkhidmat di kapal, sekarang ni saya sudah turun daripada kapal sejak 6 bulan yang lalu. Saya navigator kapal sebenarnya asalnya. Saya yang bawa kapal pergi belayar ni. And then pada masa ketika itu memang saya banyak advantage sebab saya banyak tour, saya banyak belayar ke sana kemari, dan setiap port yang saya singgah saya akan buat showcase macam ni. Saya akan buat satu pameran khas. Pertama sekali bila kita nak invite orang-orang awam hari terbuka kapal contohnya, saya akan buka satu booth yang mana saya akan buat benda-benda macam ni, dan saya akan menulis secara live, saya akan bagi token-token, saya akan bagi macam bookmark ke apa sebagainya untuk imarahkan, untuk mempromosikan lagi seni kod ini sebenarnya. Sebab saya pergi ke sana, ke Sabah, Sarawak, kat sana tidak berapa banyak lagi pendedahan macam ni, tidak terlalu dipromosikan mungkin barangkali. Dan saya rasa itu salah satu cara yang saya rasa sesuai untuk saya invite orang datang kapal. Pada masa sama saya entertain mereka dengan benda-benda yang baru, dan mereka terlalu, saya rasa teruja juga lah mereka impress, tak pernah tengok benda-benda macam ni kan. Jadi satu perkara yang baru bagi mereka. Sampai sekarang pun mereka masih lagi berhubung dengan saya. Yang Sabah, Sarawak berhubung, kadang-kadang tu nak buat seminar ke apa benda, kontak saya. Saya rasa nampak benda yang satu positif, yang diorang pun mempromosikan pula kepada kawan-kawan diorang. Saya salah satu berbaloi, salah satu yang berbaloi. Untuk pengetahuan semua, Saudara Toha bukan hanya menggunakan kalimah-kalimah Al-Quran lah. Dia ada satu Instagram, apa nama Instagram tu? Toha Kaligrafi. Toha Kaligrafi. Kalau you all boleh tengok di situ, ada bermacam-macam jenis lagi. Antaranya yang saya berkenan tengok tadi ialah nama orang yang dikomposkan menjadi objek, menjadi portrait. So anda boleh browse through dia punya Instagram.
Saya rasa untuk mungkin kita dah boleh buka untuk sesi soal jawab ya. Kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Okay, jemput silakan kalau siapa-siapa yang nak penjelasan ataupun mau pencerahan sedikit sebanyak berkenaan dengan seni kod ni, saya cuba jawab. Okay, dalam konteks seni rupa Malaysia, kita juga mempunyai pelukis-pelukis yang menggunakan elemen kaligrafi atau seni kad. Antara yang penting ialah seperti Allahyarham Tuan Haji Omar Basari. Kemudian kita ada Tuan Haji Idris Salam. Itu semua otai-otai pelukis kad yang combinekan kad dengan art lah, dengan seni. Dan in the 90s kita ada Ahmad Khalid Ahmad Khalid Yusof yang juga banyak menggunakan kad. Cuma dia punya tulisan tu is more penulisan pantun-pantun dan kulindam menggunakan dia punya kaligrafi. Okey. Tak ada yang Assalamualaikum. Saya dari Azizan Paiman daripada Selat-Selat. Saya adalah salah seorang yang menyantuni aktiviti-aktiviti seni, tapi bukannya art. Saya nak tanya persoalan kebiasaan saya cuma melihat art ni banding dengan kaligrafi Cina, tulisan Cina. Tulisan Cina ni banyak dia ada expression kita nampak dia punya sapuan berus dia secara spontan, secara santai berbanding dengan had dia begitu halus, begitu lembut tapi mungkin saya terlepas pandang, adakah had ni ada yang berbentuk expression yang bergerak yang secara bebas berbanding dengan kawalan. Terima kasih Sifu Azizan Paiman. Ini sebenarnya Sifu Sifu Art ni pensyarah di Universiti UiTM Sri Iskandar, bahagian art. Saya seronok mendengar ada sambutan dan juga pertanyaan daripada Sifu, dan apa yang saya cuba sampaikan ialah berkenaan dengan perbezaan antara ekspresi kaligrafi Cina dan kaligrafi Islam kod itu sendiri. Baik, kaligrafi Cina dengan kaligrafi Arab, Arabic kaligrafi lah maksudnya, dari segi expression sebenarnya dua-dua yang sama saja. Dua-dua ada expression dia. Ada juga yang live demo yang biasa kita tengok dekat atas pentas, kita buat live secara stroke yang secara live. Sebabnya tulisan kod ini juga mempunyai emosi sendiri. Sebab seni itu tidak boleh lagi daripada emosi. Seni itu tidak boleh lagi daripada perasaan jiwa itu sendiri. Macam mana cara stroke dia tarik, kita boleh baca dah orang ni macam mana karakter dia. Sama juga dengan kaligrafi kod itu sendiri. Kalau tengok demonstrasi kod yang di luar negara, contohnya kalau dalam negara kita boleh tengok Imat lah, artis kod, artis nasyid, dia pun ada buat yang live sketch, live tulisan kod, live stroke, tapi dia tidak terlalu tidak terlalu kemas apa semua, sebab dia untuk ekspresi saja. Ekspresi maknanya dari segi tulisan itu dia tidak terlalu menjaga dia punya disiplin tulisan, tetapi emosinya ada dalam penulisan itu. Macam mana stroke yang dia hasilkan itu, macam mana kelajuan speed yang dia stroke tarik itu, dan dia punya pusing-pusing brus itu menunjukkan itu adalah salah satu emosi. Sebab emosi dengan seni ini tidak boleh dipisahkan. Sebab orang yang tak ada emosi, dia tak boleh nak nilai seni itu macam mana. Contohnya, orang yang tidak waras, dia tidak akan dapat menilai ekspresi seni itu macam mana. So orang yang mempunyai emosi, orang yang mempunyai perasaan, dia yang boleh menilai macam mana seni itu boleh wujud. Sebab seni itu sendiri dia adalah satu perkara yang halus.
daripada mata kasar. Dan dia juga adalah satu karya yang cantik pada pandangan kita. Dan yang paling penting sekali dia dari segi teknikal dia. Sebab seni ni kalau nak terjemahkan terlalu luas. Martial art pun kita bagi seni juga, seni bela diri. Kulinari pun seni kulinari. Persembahan tarian seni juga, seni visual, seni audio, ada banyak jenis seni. Semuanya melibatkan emosi. Jadi Scott juga tidak dihadkan dalam bentuk emosi. Kalau kita tengok tradisional dalam bentuk tulisan atas kertas, mungkin kita tak ada rasa dia punya emotional. Sebab kita nampak standardized, cantik. Seolah-olah benda tu di-print. Tapi bila kita tengok benda-benda yang punya stroke, macam gabungan lukisan dengan tulisan itu sendiri, barulah kita akan nampak macam mana penulis itu, pengkarya itu menerjemahkan emosi itu sendiri. Seperti saya ceritakan sebentar tadi, macam mana lukisan ini, surah Al-Falaq, menerjemahkan emosi itu yang boleh memberi kita semangat dan kekuatan dalam diri kita, yang bermaksud waktu subuh dan kita keluar waktu subuh untuk mencari rezeki, memberi satu sumber inspirasi dalam diri kita, memberikan kita charge ayat-ayat positif dalam diri kita. Maka saya rasa terjawab soalan tu. Baik, terima kasih sikit. Haji, ada apa-apa lagi pertanyaan daripada para hadirin? Assalamualaikum, saya Sohaila. Waalaikumsalam. Saya juga pengamal seni khas sikit juga kan. Okey, saya nak tanya macam karya karya kepada Cik Toha ni, apa nama ni, yang kita tahu dalam art ada macam-macam dia punya tulisan ya, ada tulis diwani, kopi dan lain-lain lah. Saya nak tahu macam Cik Toha sendiri adakah menggunakan satu jenis jenis tulisan ataupun ada lain-lain selain daripada yang dipaparkan kat sini. Itu saja. Baik, terima kasih. Seni kaligrafi Islam, kalau diikutkan yang dikenal pasti, lebih daripada 100 jenis kod seluruh dunia. Lebih 100 jenis kod. Tetapi yang saya lebih suka dan saya lebih minat untuk apply dalam bentuk lukisan ialah Diwani Jali. Diwani Jali kenapa? Kerana nilai estetiknya itu dari segi rupa dia, dari segi disiplin dia, dia lebih mudah untuk membentuk sesuatu figure berbanding dengan tulisan-tulisan yang lebih kata firm. Tulisan dia terlalu stroke, dia terlalu firm. Contohnya tulisan khot nasah, khot sulus, terlalu firm untuk kita membentukkan sesuatu. Boleh, tetapi terlalu sukar. Kalau tuan-tuan tengok dalam saya punya Instagram, saya punya tulisan khot ini lebih kepada seni tipografi, typography art. Okay? Seni tipografi ini membentukkan sesuatu, susunan huruf itu membentukkan sesuatu objek. Ada yang saya membentuk rupa bentuk orang, bentuk potret. Ada yang saya membentuk kapal. Ada saya membentuk objek-objek, logo-logo pasukan dan macam-macam lagi jenis objek. Apa saja yang jenis objek yang saya boleh susun. Saya banyak menggunakan tulisan khot Diwani Jali. Khot Diwani Jali. Khot Diwani Jali adalah salah satu khot yang lebih baru berbanding dengan khot-khot Kufi. Kalau saya cerita berkenaan dengan khot sejarah khot ini sebenarnya khot ini sudah lama. Khot yang paling lama ialah khot Kufi Murabbah. Khot Kufi, kubik Kufi nama dia. Sekitar kurun ke-7 sehingga ke kurun ke-12. Daripada bermula di Kufah. Bertapak di Kufah. Masa itu tulisan Al-Quran pun menggunakan tulisan khot Kufi Murabbah. Kufi square. Square Kufi panggil. Tulisan itu tidak ada baris. Macam sekarang ni, yang tulisan Al-Quran itu adalah tulisan nasah. Tulisan nasah. Kalau kita tengok kat cover depan tu Al-Quranul Karim, itu tulisan khot sulus. Khot nasah ini lebih kepada formal, dalam bentuk formal penulisan. Kebanyakan menulis menggunakan tulisan khot nasah.
Tapi dia tidak sesuai untuk membentukkan sesuatu objek untuk menggunakan font kod nasab itu sebagai kod dalam tipografi, seni tipografi. Jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan kod diwani jadi kerana ianya lebih mudah untuk membentuk sesuatu objek. Kalau dari segi penerbitan itu sendiri pun dia lebih kepada membentuk objek-objek kapal daripada zaman dahulu lagi, sejak kurun ke-12 lagi, daripada terbitnya kod kufi itu di Kufah, seterusnya kurun ke-10 dah tersebar ke Parsi dan seterusnya ke Turki. Di Parsi itu sendiri telah famous dengan kod diwani jadi yang mana membentuk bentuk kapal, bentuk-bentuk kapal. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nabil. Saya bukan seorang yang pakar dalam seni, tapi saya ingin bertanyakan soalan kepada panelis mengenai survival seni khat ini di Malaysia terutamanya dan juga di dunia. Maksudnya adakah sekarang ni terdapat pelapis-pelapis ataupun yang meneruskan warisan-warisan kesenian khat ini? Dan bagaimana pula jika seseorang ingin menjadikan ia sebagai satu bidang profesional khatat, adakah boleh menjamin, ini bukanlah ni soalan menjaminkan orang kata income yang bagus dan sebagainya dari segi penerimaan dan survival dan juga untuk menjadikan profesion. Sekian. Baik, terima kasih saudara Nabil. Dari segi survivability kod, saya nampak ianya mempunyai potensi yang sangat besar. Di mana sekarang ini program-program di sekolah pun sudah dianjurkan pengenalan kod. Sekolah rendah pun saya tengok dah ada yang program-program kod, kelas-kelas kod. Sekolah menengah pun saya rasa makin lama makin sekarang ni makin famous pula tulisan kod ni. Kalau saya tengok program-program sekolah menengah, banyak pertandingan kod yang dianjurkan di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri. Jadi saya nampak itu salah satu inisiatif dan juga salah satu usaha perjuangan yang baik daripada semua pihak. Sebab apabila kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu daripada sambutan. Sekiranya tak ada sambutan, maka kita akan syok sendiri. Maka saya nampak sekarang ni apa yang fenomena yang berlaku sekarang ini, sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Sangat-sangat menggalakkan. Kalau saya tengok kawan-kawan saya yang berada di sekitar Kuala Lumpur apa semua, kalau dahulu dia buat bengkel kod hanya yang hadir 10 orang, 20 orang, tapi sekarang ni makin ramai. Sehingga dia kena buat kelas seminggu 2 kali. Maknanya sambutan kita itu memang sangat-sangat menggalakkan. Sangat-sangat menggalakkan. Dan ada juga beberapa individu dan juga guru-guru di sini yang kontak saya untuk belajar buat seni kod ini. Saya walaupun saya terlalu limited dengan tugas saya, masa saya terlalu terhad. Jadi yang mana nak belajar tu saya berhubung dengan dia secara direct, secara individu saya lah. Yang mana free boleh datang, saya tunjukkan caranya macam mana. Saya kongsikan macam mana, apa peralatan yang dia perlu ada, apa persiapan dia, macam mana dia nak improve dalam seni kod ini. Jadi saya nampak ini satu sambutan yang sangat baik. Pembangkitan dalam bidang kod ini sendiri sebenarnya saya mendapat kekuatan daripada kawan-kawan saya sendiri, saudara-saudara saya dan sekitar saya, persekitaran kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab masa saya belajar tu, saya belajar bersama dengan kawan-kawan yang lain, sama kawan-kawan yang lain. Tetapi bila saya start komersialkan, kawan-kawan yang sama guru dengan saya ni, dia yang menempah, yang membeli lukisan saya, membeli tulisan saya, padahal dia sama-sama guru dengan saya. Dia pun boleh menulis, tapi dah lama kelamaan skill dia mungkin dah hilang apa semua. Tapi dari situlah saya dapat kekuatan sebenarnya. Sambutan itu satu kekuatan yang saya untuk meneruskan lagi usaha saya. Bila saya fikir senior sekolah saya yang saya kagum, dulu saya kagum dia masuk pertandingan mesti dia menang, masuk pertandingan mesti juara. Tapi kenapa tiba-tiba dia datang hubungi saya, dia kontak saya, saya nak tempah kod. Saya pun terkejut sebenarnya. Macam itulah. Bila kita nampak
dapat inspire daripada persekitaran kita, kawan-kawan kita. Itulah sumber kekuatan kita. Dan saya nampak benda ni semakin lama semakin mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari segi survivability ini. Dan saya harap ianya berterusan dan saya akan terus memperjuangkan seni ini selagi mana yang saya termampu, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Saudara Toha. Saya rasa setakat ini dulu perbincangan kita. Kita harapkan sangatlah lepas ini you akan ada lebih banyak masa di darat. Semoga geng Laka boleh menjemput untuk membuat bengkel ke, ya, mengajarkan macam mana yang kita nak Terima kasih. InsyaAllah, mesti ada masa insyaAllah. Dan lepas ini kalau apa-apa yang anda nak hubungi boleh DM lah mungkin di Toha Kaligrafi di Toha IG saya. Kaligrafi di IG ya. Kalau nama saya Muhammad Taha bin Muhammad Arifin kat Facebook saya. Bolehlah terus hubungi beliau kalau nak dapatkan tips ke atau apa-apa ya. Dan kita juga mengucapkan selamat maju jaya lah kepada Lieutenant Toha. Terima kasih Puan. Semoga beliau sentiasa diberi ilham dan diberi kekuatan untuk terus survive dalam bidang perkaryaan kaligrafi. Terima kasih. Okey. Sekian dulu daripada pihak kita. Saya serahkan kembali kepada pengerusi tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepukan khas untuk Toha Kaligrafi, untuk kita punya moderator Kak Anim dan juga kita punya panelis iaitu Encik Lieutenant Commander Toha yang menceritakan serba sedikit tentang seni yang sama-sama kita lihat di atas pentas sekarang ini. Kita persilakan Encik Nabil untuk sesi fotografi gambar kenang-kenangan untuk bersama-sama di pesta karya Lubuk yang berlangsung pada hari ini. Ambil close up satu. Baiklah, alright, terima kasih. Kita ucapkan beri tepukan lagi sekali kepada Encik Toha dan juga Puan Anim daripada Toha Kaligrafi. Alright, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama.